Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda menyaksikan Inklusif dan kita menyambung perbincangan bersama Yang Berhormat Datuk Zuraida Kamarudin, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Untuk pusingan yang ini, kita memberikan fokus kepada sektor perdagangan khususnya dalam konteks sawit. Dan kita tahu ini merupakan sektor antara yang paling strategik dalam negara kita. Dan kita berdepan dengan cabaran buruh asing nampaknya. Mutakhir ini ada sedikit penyesuaian cuba dibuat. Tapi itu kelihatannya hanya solusi jangka pendek. Apa yang boleh kita fahami keperluan buruh asing dalam konteks perdagangan sawit kita? Alhamdulillah, kita kena harus faham bahawa Kementerian Komoditi adalah kementerian yang penting, kementerian yang membawa hasil kepada negara, dan juga faktor kebergantungan kepada buruh asing itu adalah agak berat sikit kerana ianya adalah sektor perdagangan yang mana rakyat Malaysia pekerja tempatan, warga tempatan kurang minat kerana kerja yang agak berat untuk mengait buah sawit terutamanya, dan oleh kerana itu kita amat bergantung dengan labor daripada Indonesia, Bangladesh dan India dan sebagainya. Jadi oleh kerana kita tutup border oleh kerana pandemik itu daripada beberapa bulan awal daripada 2021 dan supposed to buka border pada ujung tahun ini, ya. Tapi namun demikian kerajaan telah memberikan kelulusan khusus khas kepada sektor perdagangan dengan 32,000 pekerja asing yang boleh dibawa masuk. Tapi kita juga ada kekangan juga, masih lagi di COVID dan masih lagi negara sourcing country juga ada dia punya SOP dan ada dia punya kehendak dan sebagainya. Jadi itu juga melewatkan kita punya pengambilan pekerja-pekerja asing daripada ini. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, itu dalam proses untuk dimasuk dan untuk bekerja, jadi kita kena memikirkan satu penyelesaian yang lebih long term. Pada saya ada middle term, because dalam kita juga tengah dalam proses untuk mencipta mechanization automation yang akan membantu kita mengurangkan kebergantungan labor pekerja daripada luar. Jadi short term dalam 5 tahun ini saya melihatkan bahawa kita harus memastikan bahawa kita akan dapat bekalan buruh daripada negara-negara luar ini. Memandangkan Malaysia is a small nation, 32 juta, dan tidak mungkin kita akan dapat pekerja tempatan. Dan kalau kita banding dengan Indonesia, sebuah negara yang besar dan pekerjanya populationnya tinggi, jadi mudah mereka untuk dapat labor. Jadi oleh kerana itu saya dah minta kelulusan dari Kabinet untuk membuat satu arrangement dengan G2G, yang mana sektor perdagangan sendiri, kementerian saya sendiri akan berurusan direct dengan negeri-negeri yang telah kita kenal pasti yang banyak pekerjanya yang mahir dalam mengait sawit, iaitu Indonesia, Bangladesh dan India. Dan kita akan ada G2G arrangement yang kita akan ada separate daripada apa yang ada dengan Kementerian Sumber Manusia, tapi di bawah pantauan Kawasan Kementerian Manusia, dan satu parameter yang baru dari segi gaji, dari segi kebajikan dan sebagainya. Jadi we have to come up with satu terma dan perjanjian yang mana dipersetujui dua pihak, dan kita nak pastikan bahawa sementara kita dapat cipta machinization and all those, kita dapat stable supply of foreign workers. Jadi dengan itu kita akan dapat kepastian bahawa kita punya sawit insya-Allah akan tetap kekal menjadi komoditi yang number one dalam negara kita. Jadi this is solution yang saya telah cadangkan dan kita dalam peringkat perbincangan dengan negeri-negeri yang telah saya sebut tadi. Sektor perdagangan sawit ini adalah merupakan sektor yang agak lama dan kita antara negara yang terkedapan selain daripada Indonesia. Tetapi saya melihat cadangan ataupun usaha daripada kementerian untuk otomasi ini mengambil sehingga 4 tahun. Mengapa terlalu lama sedangkan kita sudah mendepani pasaran ini dalam tempoh yang sudah agak panjang? Apa halangan sebenar kepada otomasi sektor ini? Otomasi bukannya 4 tahun, dah lama lagi dah kita dah 50 jenis mesin yang telah kita cipta. Ada yang kait elektro, ada kait yang bateri, ada yang roller, macam-macam. Tetapi tidak ada yang sangat berkesan, yang efektif, yang boleh menjalankan tugas dengan lebih murah dan yang lebih mudah diurus. Jadi kita balik kepada asal, ya. Tapi oleh kerana kita sudah bentuk satu majlis, kita panggil MAKOM, dalam universiti dan sebagainya, dan kerajaan telah memberikan 60 juta untuk mereka
melihatkan bagaimana untuk creation atau mencipta mekanisasi untuk sawit ni. Tapi saya dah lihat ada beberapa mechanization yang saya lihat praktikal yang boleh dilaksanakan. Jadi because tidak mudah kalau kita ada satu sistem, satu mesin katakan, tapi keadaan tanah sawit tu tak sama rata. Ada yang rata, ada yang bukit-bukit, ada lompat-lompat dan sebagainya. Jadi tidak mudah untuk kita create satu mesin untuk menjalankan tugas pekerja mengait. Tapi apa yang berat adalah untuk kerja mengait itu. Jadi kita dah lihat ada macam-macam cara, pakai skylift lah, ada yang pakai drone lah. So jadi kita cuba mendapatkan satu creation, satu ciptaan yang holistik, yang boleh mengait dan boleh masuk dalam lori dan boleh diangkut, dan dia punya tahan durable, that means heavy duty punya pengangkutan. Jadi dalam perusahaan itu. Jadi saya jangkakan dalam masa 3 ke 5 tahun ini kita boleh ciptakan hasil ciptaan inovasi yang baru itu, dan sementara itu saya akan bergantung dengan pekerja asing dengan ada satu memorandum perjanjian yang lebih mantap lah, lebih sustainable. Ya. Datuk menyebutkan soal perjanjian ini agak berbeza daripada apa yang sudah dirundingkan dengan sumber manusia. Mengapa perlunya perbezaan itu? Apa yang cuba dirundingkan secara spesifik untuk sektor ini? Dari segi gaji. Gaji kalau sawit ni pada average-nya mereka dapat dalam 2,500. Dan kita juga harus melihatkan bahawa untuk memastikan bahawa mereka minat untuk datang ke negara kita kena berikan penjagaan ataupun menjaga welfare, kebajikan mereka dari segi tempat tinggal mereka lebih baik, dari segi terms coverage dia, mungkin insurans mereka dan medical mereka. Dan saya juga menambahkan satu lagi cadangan bahawa pekerja-pekerja ladang ni memerlukan lifestyle. Jadi mungkin sebulan sekali majikan harus membawa mereka keluar untuk melancong ke tempat-tempat dalam negara kita. Jadi memberikan mereka sikit live sikit daripada duduk di situ. Dan juga fasiliti perumahan mereka juga mesti mengikut Akta 446 yang lebih selesa, yang tidak crowded, dan lepas tu dengan bilik air yang sempurna, yang cukup, tempat katil, dan juga ada fasiliti sukan di kawasan situ. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita akan pastikan bahawa pekerja-pekerja ini dilayan dengan baik. Jadi ianya akan menyenangkan hati negara yang menghantar pekerja, dan kita juga akan dapat khidmat daripada mereka yang lebih baik dan lebih loyal dari segi bekerja dengan kita. Dan dari segi majikan tidak jadi masalah. Majikan sawit memang ketika ini mereka membelajarkan dalam satu pekerja dalam 2,200 sampai 2,500. Jadi penggajian insya-Allah no problem. Dari segi itu. Ya. Datuk, dalam sektor sawit ini kita dianggap sebagai berperang dengan ancaman anti sawit, dan EU sudah pun mengemukakan pelannya menjelang 2030 akan berhenti daripada melakukan import, dalam keadaan mereka menggunakan 85% adalah hasil import daripada Malaysia dan Indonesia. Dan ini adalah cabarannya adalah apabila Datuk menyebutkan kita cuba mengembangkan pasaran, tetapi Amerika Syarikat dan EU masih menjadi sektor yang besar. Adakah bererti pengembangan pasaran itu dapat menampung nanti apabila Amerika Syarikat dan EU berhenti mengambil minyak sawit kita? Saya ingat kita sekarang mengambil dua prong strategi, serampang dua mata, yang mana sebelah one side saya akan mengembangkan pasaran dan sebagainya, Central Asia, South Asia dan sebagainya untuk menambahkan market share. Pada masa yang sama saya juga akan engage dengan EU dan USA untuk memastikan bahawa isu-isu yang dibawakan itu adalah isu-isu yang sahih. Jadi oleh kerana itu bukan masalah isu boleh menampung kita punya ekspor dari segi pencapaian, tetapi itu we got no problem because bila kita expand the market we going to get the sale. Tapi isunya sekarang the influence, pengaruh yang mereka bawa mungkin akan menjejaskan market kita di sebelah yang market baru kita yang kita nak buat. Jadi oleh kerana itu kita harus menangani isu EU ni dengan lebih tuntas dan dengan lebih profesional dan lebih objektif. Kerana pendekatan mereka apabila mereka menuduh Malaysia tidak menguruskan deforestation dengan baik, Malaysia menggunakan forced labor, anak-anak dan sebagainya, ini adalah satu tuduhan-tuduhan yang liar yang dibuat satu individu atau satu NGO. Tapi tidak ada proses verification. Jadi sebuah negara yang demokrasi, Europe cakap pasal demokratik dan sebagainya,
setiap tuduhan mesti diberikan peluang untuk kita memberi jawapan balas. Tapi ini tidak dilaksanakan. Jadi antara perkara yang saya akan minta, pastikan bahawa setiap tuduhan mesti ada verification. Datang ke negara kita, kita lihat betul-betul. Yang keduanya, banyak fakta-fakta yang mereka sama ada tak tahu atau buat tak tahu ataupun saja untuk menyulitkan kita di Malaysia, palm oil kita, kerana dari segi khasiatnya we are okay. Dari kita punya dari segi health, dari segi kesihatan, dan kita buat semua, negara kita negara yang berdaulat. Kita punya polisi perhutanan, kita ada polisi environment, kita ada polisi tentang pekerja, kita ada polisi tentang perumahan pekerja, semua kita ada. Tapi seolah-olah mereka ignore perkara-perkara. Jadi yang ini harus kita tekankan balik, berikan all those facts yang saya dah buat dosiernya. Saya nak pastikan bila saya turun, saya akan bentangkan pada mereka bahawa apa allegation yang dia terima itu tidak benar. Tapi dan satu juga yang saya akan pastikan bahawa saya nak tekankan di sini, apa yang tindakan-tindakan yang dilakukan adalah semata-mata kerana market competition. Sawit kita sekali tanam 25 tahun. Tapi kalau bandingkan dengan edible oil, minyak masak makan yang diorang tanam, soya oil dan juga corn oil dan sebagainya, dia sekali tanam setiap tahun. Jadi perbelanjaannya lebih tinggi dan harganya lebih tinggi. Jadi it's about market competition. Bukan isu-isu forestry ke labor. Sedangkan kita dah sign COP26. COP26 adalah untuk kita mengikut kita punya akta deforestation. That means kita tidak boleh menanam lebih dari 6.5 juta hektar. Yang keduanya, kita juga sudah sign ILO 29, yang mana kita akan juga eradicate forced labor. Jadi apa lagi dia nak? We have done everything untuk mengikut semua syarat-syarat. Tapi melalui pengalaman, saya pun dapat tahu bahawa previous Kaitan Kerajaan, EU ni semua bila kita dah capai tu dia suka tukar goalpost lah. Kan? So jadi yang ini kita harus tekankan kepada mereka tidak boleh buat begitu dengan kita. Ya. Blessing in disguise untuk tempoh tertentu, khususnya dalam pandemik ini. Datuk juga menyebutkan tentang tingginya demand, high demand but low supply, mengakibatkan ataupun memberikan kesan kenaikan harga. Tetapi itu disebabkan oleh pandemik. Bagaimana pula tentang pasca pandemik ini, apabila berlaku proses normalisation kembali, strateginya untuk terus mengekalkan harga sawit? Itu tadi, mengekalkan harga sawit. Sebab tu saya kata buka pasaran baru. Saya cukup bulan ni, minggu depan saya akan keluar untuk mendapatkan market baru yang telah menunjukkan minat mereka. Negara-negara seperti Afghanistan, Uzbekistan, all the stan itulah, Central Asia, itu memang tunjukkan minat dah. Dan South Asia, India, Pakistan, Sri Lanka dan sebagainya. Dan Middle East, Iran, Bahrain, dan Iran, Turki dan juga Iraq. Ini negara-negara yang telah menunjukkan minat. Dan minggu depan insya-Allah bila saya ke Jeddah, saya akan buka pejabat palm oil kita di situ. Jadi kita ada market potential sebenarnya yang kita boleh pasarkan, kerana ini ada negara-negara yang consumption minyak masak dia macam kita, dia punya makanan banyak gunakan minyak masak tu. Jadi mereka memerlukan sawit, dan sawit dah proof bahawa ianya satu minyak masak yang berkhasiat seperti saya sebut. Mungkin kita tahu sawit ni sebenarnya good for cancer, good for heart attack, and then fat dia pun kurang dan sebagainya. Jadi ini pun juga saya kena penjelaskan balik, mungkin dah lama dah lupa, tapi baru-baru ini Sabtu semalam Sabtu lepas saya telah launch buku Kenali Sawit. Saya nak di peringkat negara kita sendiri, di peringkat sekolah-sekolah faham tentang sawit kita, kerana saya dapati bahawa negara-negara international school membawa fakta-fakta bahawa sawit Malaysia ini tidak berkhasiat dan kita tanam sawit kita bunuh orang hutan. So ini perkara yang tak betul. Tapi di Malaysia kita dah dapat hentikan dakwah ni di sekolah-sekolah international school. Tapi sekarang saya juga memastikan bahawa bila saya keluar negara, saya pastikan bahawa Jabatan Pendidikan mereka tidak akan membenarkan fakta-fakta begini dibiarkan melalui di sekolah-sekolah. Jadi ini semua perkara yang tak betul. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena lebih a bit more agresif, lebih firm, lebih profesional dalam menangani isu tomahan sawit yang telah dibawa oleh EU dan juga USA dan WTO. Dalam satu kenyataan, Datuk ada menyebutkan soal bagaimana kita perlu consolidate data di dalam sektor ini, keperluan untuk data
data raya yang besar. Itu dalam keadaan kabinet menyatakan bahawa keputusan dibuat berdasarkan pada data dan sains. Adakah berarti agensi kita tidak berkongsi data ataupun bekerja masih di dalam silo? Data kita masih belum lengkap. At the moment memang masih lagi silo agensi-agensi yang saya ada. Jadi dengan kedatangan saya nak pastikan bahawa kita ada connection di antara kementerian dan agensi dan interagensi. Jadi kita boleh tolong-menolong dan sebagainya. Tapi fakta data raya ni penting because bila kita ada data raya ni, kita boleh cross check, analyze dan dapat maklumat-maklumat yang boleh memberikan kita satu marketing projection yang lebih tepat daripada kita agak-agak dan sebagainya. Jadi ini penting kerana untuk memastikan bahawa Malaysia ni tetap menjadi the leading country untuk komoditi especially sawit, kita harus menunjukkan kita punya leadership, kepimpinan kita dalam industri sawit ni dari segi data raya, dari segi maklumat, di mana projection, di mana masa kita pergi. Itu semua kita harus lebih proaktif. Ya. Datuk, saya beralih kepada sedikit politik berkait tentang Commonwealth, Majlis Kepimpinan Politik Wanita. Datuk adalah kepimpinannya. Bagaimana Commonwealth melihat dasar yang bersifat women friendly, mesra wanita dalam konteks masa ini? Dalam keadaan kita sekurang-kurangnya rakyat dalam konteks pandemik ini tidak nampak ada suatu usaha yang seperti jelas memperjuangkan dasar-dasar yang pro wanita. Di Malaysia ni dari segi polisinya kita ada, tapi kita memang lemah dari segi implementation, pelaksanaannya kerana masih lagi tidak ada kepekaan gender yang lebih telus dan transparent. Cuma cakap semua lip service saja. Tapi dari segi pelaksanaan tu memang belum ada lagi kesungguhan dari pihak kepimpinan dan juga dari pihak syarikat-syarikat yang besar dan sebagainya, masih belum lagi ada. Tapi kalau di syarikat-syarikat private tu kita nampak orang perempuan telah menunjukkan kebolehan mereka kerana mereka dinaikkan pangkat, dinaikkan kedudukan atas dasar merit performance mereka. Jadi mudah, they can perform, you go up. Tapi dalam segi arena yang lain, dari segi dalam pekerjaan dalam kerajaan, dalam politik dan sebagainya, tidak mudah untuk orang perempuan untuk diberikan laluan mudah, katakan. It's not easy. So jadi kita harus create laluan-laluan mudah untuk wanita dengan polisi-polisi sebenarnya. Sebab tu polisi 30% dah ada dah ingat 20 lebih tahun, tapi masih tidak terlaksana. Sebab itu jadi kita kena lihat kalau dari Commonwealth, kita ingin nak mencadangkan satu sistem pilihan raya yang baru yang mana boleh membenarkan wanita untuk bertanding dan untuk kita dapatkan capai at least kurang 30% ahli parlimen dalam Dewan Rakyat itu. Jadi ini perlukan political will agar ada perubahan. Jadi kalau perubahan ini membawa kebaikan, membawa kepada peningkatan standard of kita punya governance in the country, I think government should consider doing it. Dalam keadaan politik semasa ini, pelbagai persepsi diberikan bahawa ketidakstabilan ataupun memerlukan stability. Apakah political will yang diharapkan itu boleh kita saksikan dalam tempoh terdekat? Saya cuma harapkan the politicians in the country akan jadi lebih matang. Kerana kita telah 60 tahun lebih merdeka dan dunia dah berubah dengan blockchain, dengan digital ekonomi, digital teknologi, dan kita kena bersaing dengan dalam arena ini kerana kalau kita tidak bersedia untuk bersaing, kita akan ketinggalan, kita akan tinggal jauh. Jadi forgetlah about kita punya political differences, lupakanlah tentang kita punya agenda parti, kita kena fikirkan tentang negara dan letakkan perkara-perkara yang penting bagaimana kita bersama harus melonjakkan performance negara kita. Kerana saya khawatir kalau kita tidak post pandemik ni dalam tahun 22 dan ke depan ni, kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang lebih drastik untuk membuat perubahan dalam negara kita, kita akan terus ketinggalan dengan negara-negara yang lebih, kalau dulu lebih ke belakang corot daripada kita akan jadi corot nanti. Datuk, terima kasih 20 minit yang sangat bermakna kepada kami di RTM, dan jadi kepada penonton juga terima kasih atas perhatian anda. Teruskan kesihatan anda untuk menyaksikan Diri Satu dan juga berita RTM. Kita jumpa lagi dalam inklusif yang mendatang, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.